Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari. Terima kasih kerana masih setia bersama TV3 dan sekarang ini anda sedang menyaksikan Wanita Hari Ini pada 18 April bersamaan dengan 16 Ramadan. Harapnya semua sihat-sihat sahaja dan anda bersama saya Hawa Rizwana dan juga Sugita Chandra. Ya, Hawa, tinggal berapa hari lagi untuk sambutan Hari Raya? Lebih kurang 13 hari, lebih kurang 2 minggu lagi. Okay. Dan kami di WHI sudah mengalu-alukan orang kata vibe Hari Raya dah berpakaian berbaju raya dah. Dan kami harapkan anda pun tengah membuat persiapan lah dalam 2 minggu ni untuk Hari Raya nanti. Pastinya tahun ni setiap daripada anda yang menyambutnya tak sabar nak balik kampung. Wow, bestnya. Best. Awak balik kampung? Saya balik lepas raya. Langkawi. Okey, Langkawi. Baik, apa pun kongsikanlah apa-apa persiapan yang anda sedang lakukan buat Hari Raya. Dan sebelum kita ke perbincangan kita pada hari ini yang ada juga kaitannya dengan Hari Raya, kami nak bawakan anda perkembangan terkini berkaitan dengan kes adik Bella di mana ya, laporan yang dibawakan oleh Harian Metro, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM sedia bekerjasama dengan Peguam Tunku Mahkota Johor TMJ Tunku Ismail Sultan Ibrahim untuk membantu kes prosiding penderaan Bella. Dan menterinya Datuk Seri Rina Harum kata niat murni Tunku Ismail yang menawarkan peguam percuma untuk menjalankan arahan memerhati bagi pihak kementerian berhubung kes penderaan Bella amat membantu dalam menegakkan keadilan buat remaja tersebut. Betul. Ini adalah selepas TMJ memuat naik ciapan Twitter berkata, saya telah berhubung dan berbincang dengan peguam-peguam saya mengenai kes penderaan Bella. Kes ini sedang berjalan di Mahkamah Session Kuala Lumpur dan pihak pendakwaan kerajaan sudah memulakan perbicaraan terhadap OKT, orang kena tuduh dalam kes ini. Jadi sama-samalah kita menunggu perkembangan terkini berkaitan dengan kes adik Bella ini. Yeah. Okey, itu berkaitan dengan kes adik Bella. Tapi tadi kita bercakap mengenai mood Hari Raya kan. Antaranya adalah untuk membeli baju raya. Ramai yang dah pun beli sebelum bulan puasa lagi, beli siap-siap sebab mungkin nak bajet awal kan. Betul. Tapi ada dalam kalangan mereka belum lagi ada idea nak design macam mana ya raya tahun ni. Jadi apa kata kita saksikan koleksi baju raya daripada Datuk Razwan Razwil. Silakan. Setiap kali menjelang Aidilfitri, pasti ramai di antara kita ternanti-nanti koleksi busana rekaan beliau. Sentuhan majlis, ready to wear, Datuk Razwan Razwil pastinya mempunyai keistimewaan tersendiri. Membawa kelainan pada tahun ini, beliau mengembalikan nostalgia songket hasil tenunan penenun songket dari Yayasan Tunku Nur Zahirah ke dalam setiap busana rekaannya. Meriah sangat dan tahniah kepada Razwan Razwil, baju yang cantik-cantik dan sangat macam selesa pakai. And then dia koleksi terbaru. I memang dulu dengan Razwan dah lama dah. I think more than 25 years. Oh, it's beautiful for me. I mean, Razwan has always been one of my favorite designer. So, okay, dia punya lawang, kain baju dia, tengoklah all the girls wearing asli melayang-layang. Nampak kata so beautiful lah. But it's beautiful. Choice of fabric, style dia, everything. I love it. Even all the songket kan. Saya nampaknya tahun ni kena juga cari songket sikit baru lah. Sebab balik itu juga kan. So, under Razwan Razwil collection tadi, alhamdulillah, all the custom, flowy, very practical, and the best thing is like the price. 300 lebih, 330 sampai kau boleh datang kat sini untuk beli. Tengok orang shopping ni, alhamdulillah. So range price like that, the highest is 480. So tapi sekarang kita bagi 15% lagi diskaun, alhamdulillah. So sila datang ke pavilion, boleh cuba dan merasa koleksi Razwan Razwil, insya-Allah. Ya.
Tadi mungkin terfikir-fikirlah nak design macam mana untuk raya tahun ni. Tapi bila dah tengok tadi, alamak nak yang mana satu Sugi. Rambang mata ya, tak Rambang tahu mana mata. satu yang nak pilih. Okey, baik. Kita tinggal dalam lebih kurang 2 minggu untuk raya. Tetapi ada satu drama ni yang telah bermula di awal bulan Ramadan, iaitu 30 hari sebelum raya. Apa yang jadi 30 hari sebelum raya? Kita tanya teruslah dekat Mak Tom dan juga Haras. Bersama kita di WHI hari ini antara barisan pelakon 30 hari sebelum raya. Kita bersama dengan Liza Abdullah dan juga Sufian Suhaimi. Ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Hawan kita? Baik. Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Okey, saya tahu Sufian merindui Fahrin Ahmad. Masuk-masuk tadi dia tanya di mana. Mana Fahrin? Mana Fahrin? Kerana antara pelakonnya juga adalah Fahrin Ahmad. Betul. Okey, baik. Kita tahu daripada apa yang kita lihat di media sosial dan bagi mereka yang sudah menonton dan tengah menonton, anda tahu cerita ni adalah cerita komedi. Tapi kita nak tahu sinopsis kisahnya. Mungkin Kak Liza boleh kongsikan. Belum apa dia mengeluh. Alhamdulillah. Dengan masa yang singkat nak cerita pasal sinopsis tu, siapa yang dah tengok alhamdulillah, dan kita pun tidak menjangkakan sambutan dia memang di luar jangkaan kami. Sebenarnya cerita santai-santai memang pilihan saya pun. Tapi bila kita nak berbuat bila tajuk 30 hari sebelum raya tu, orang macam watak cerita tu macam heavy, macam satu benda yang apa, benda 30 hari ni. Sebenarnya adalah cerita kekeluargaan. Bila saya, di mana saya dengan Pak Jerry, Tom, dah nama Tom and Jerry pun dah rasa satu benda yang orang dah tu bercakar-cakaran. Di samping dengan anak-anak saya yang tak berapa nak matang sangat, ditambah pula dengan menantu dan bakal menantu. Jadi digarapkan dengan director kita yang director kita suami luar ni memang bagi kebebasan pada kita. Memang kita ada dia punya jalan cerita dia, tapi bila komedi tu macam-macam boleh jadi. Jadi saya rasa memang siapa-siapa yang tengok, yang saya dapat daripada dia punya feedback dia, memang orang sangat suka sebab santai cerita dia, cerita kekeluargaan yang memang orang rindu dan very dekat dengan kita. Bila dah kata komedi, Kak Liza berkata macam-macam boleh jadi. Kita nak tanya bakal menantu lah kan. Bakal menantu dalam cerita ni. Kenapa kena cakap banyak kali benda tu? Sebab kita kena clarify. Tapi anak perempuan dah habis dah. Iyalah. Takut salah faham. Kita tak tahu Takut apa. girlfriend marah lah ni, tu je. Takut Odah tu lah. Anak I dah cerita tu cacat mak embong tu. Girlfriend nak cerita kan? Masih lagi in character lagi. Masih lagi in character. Jadi kita nak tahulah dialog yang paling best dalam 30 hari sebelum raya ni. Dialog yang paling best. Ya Allah, soalan ni rasanya macam kita tak dapat soalan ni kan. Dialog yang paling best. Sebab ini adalah cerita komedi. Dan juga kita berlakon dengan banyak pelakon-pelakon yang hebat macam Kak Liza, Abang Kaza, Fahri Ahmad dan juga line up pelakon-pelakon yang memang dah berpengalaman tau. Jadi kadang-kadang skrip yang kita dapat tu tak diikut 100% dan juga banyak dialog-dialog yang spontaneous diubah. Dan benda tu bagi saya menarik dan juga menambahkan lagi rasa dekat dalam cerita ni. Dan terlalu banyak sebenarnya dialog-dialog yang menarik dan rasa macam Semua menarik. Semua menarik. Lah Sufian. Susah nak pilih satu yang is the best. Bagi saya semua momen-momen yang ada dekat dalam cerita tu, yang scene-scene yang ada Haras is the best. Tiba-tiba scene yang ada Haras. Memang dia best. Memang dalam cerita tu yang paling best dia seorang je lah. Sufian, adakah Sufian melihat itu sebagai satu cabaran juga sebab bila tak mengikut 100% mengikut skrip. Adalah kita ikut jalan cerita tapi kita ad lib kan. Adakah itu satu cabaran bagi Sufian? Of course dia cabaran sebenarnya, tapi dia cabaran yang baik bagi saya sebab apa yang penting kita tak kekok dan kita dapat menerima dan juga membalas apa yang berlaku dekat dalam lakonan yang waktu tu kita lakukan. Especially macam Kak Liza. Kak Liza adalah orang yang antara yang paling suka improvise skrip. Betul bukan? Kita kena tengok situasi. Kadang-kadang dialog tu ada sebagai guide saja. Kadang-kadang kita berlakon komedi is situation. Kita kreativiti kita. Kadang kita tak tahu, kita tak expect benda tu berlaku. Jatuh ke, buat ke apa benda. Benda macam kita rasa, tapi kita ada chemistry. Saya rasa macam, bukan nak upkan Sufian Haras. Tapi saya rasa, baik anak-anak saya pun dengan Aprina Melrose-nya, ada Caca Mak Embong, ada Syakira Kori, ada Fahrin Ahmad, ada Mak Adam. Bayang kalau bila kita ada satu scene beramai-ramai, dah tak tahu siapa nak bercakap siapa. Kadang-kadang kita rasa macam siapa je dialog sekarang ni. Tapi alhamdulillah semua memberi. Dia dalam lakonan kan tidak boleh ada overshadow, tapi dia jadi cantik sebab masing-masing faham karakter masing-masing dan tahu sejauh mana kita boleh bercakap. So mana kita boleh tetap menghormati, macam mak bapak dia tak hormat saya dengan suami, adalah cerita dia kena tengok sampai habis sebab sebagai dalam cerita tu memang dugaan Mak Tom dapat suami yang
tak apa nak betul. Macam tu. Jadi dugaan dia di situlah sebenarnya. Nak mencapai ke 30 hari itulah ujian dia anak menantunya. Jadi memang saya war-warkan kat sana kena tengok sampai habis. Memang pasti, saya pasti sangat cerita akan menarik semua golongan. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Sufian dan juga Kak Liza, Mak Tung dan juga Haras bersama kita. Ini anda boleh saksikan 30 hari sebelum raya di TV9 setiap hari Isnin sampai Khamis jam 8.30 malam. Okey, 30 hari sebelum raya harus anda tonton, tapi WHI hari ini pun anda harus tonton sehingga ke akhirnya sebab mereka berdua akan bersama dengan kita untuk membincangkan topik kita iaitu bajet raya. Tapi sebelum itu, apa kata kita saksikan bingkisan ataupun kompilasi TikTok khas untuk anda. Baju Raya after 3 years. Beli baju raya tapi kereta pun dapat uplift. Kereta pun bersiap juga. Tak? Kereta awak tukar colour nak balik kampung. Tak apalah, biar je lah macam tu. Okey, tapi itulah yang akan kita bincangkan hari ini, bajet raya. Kita happy-happy juga, tapi pastinya dalam kalangan kita semuanya ada bajet tersendiri untuk menyambut hari raya. Bukan setakat bajet untuk beli baju, tapi bajet nak bagi duit raya pun mesti ada. Sugi, dah 2 tahun kita raya dekat rumah. Sekarang ni finally akhirnya kita dapat balik kampung. Bila lagi nak bersiap. Tapi alamak, takut berhutang pula. Jangan berhutang. Itu yang penting. Tapi kalau anda ada apa-apa persoalan ataupun idea lah macam mana kita boleh berbelanja dalam bajet yang dah disediakan, anda boleh terus ke Facebook WHI dan kongsikannya bersama dengan kami. Dan kita juga akan bersama dengan seorang pakar kewangan yang akan berkongsi tips bersama dengan kita. Dan juga kita nak tanyalah apa bajet Kak Liza dan juga Sufian Suhaimi. Sekejap saja lagi. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Sedar tidak sedar, kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Kebiasaannya pada waktu ini, ramai yang sedang membuat persiapan membeli pelbagai kelengkapan raya. Ini kerana sambutan Lebaran pada tahun ini disambut dengan lebih meriah memandangkan sudah 2 tahun umat Islam di negara tidak dapat meraihkan Syawal dan pulang ke kampung halaman berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Justru itu ramai yang tidak sabar dan sanggup berbelanja secara berlebihan dan meriah pada tahun ini kerana ianya adalah Lebaran yang paling dirindui. Ada yang sanggup membelanja lebih daripada 3 pasang baju raya, menukar langsir dan membeli perabot baharu.
Tidak kurang juga menukar kenderaan baharu untuk pulang ke kampung, berjumpa sanak saudara. Walau bagaimanapun, perlu diingatkan untuk mengukur baju di badan sendiri dan sentiasa beringat ketika berbelanja agar tidak dibelenggu hutang yang membinasakan diri. Itulah sebab selepas 2 tahun baru kita dapat beraya, kita kan boleh nak all out. Kalau boleh kita nak extra, Sugi. Jadi macam mana kalau kita nak berbelanja untuk baju raya, langsir raya, kereta raya tanpa berhutang? Okey, dan anda telah pun berkongsi komen-komen anda di Facebook. Banyak yang berkongsi. Kalau boleh kita bacakan satu dahulu. Pok Jek Wan berkata, bajet raya ini mengikut kemampuan masing-masing. Lagipun ia bukan wajib dan bukan kemestian. Apa-apa pun bersederhanalah dan selamat berpuasa semua. Saya setuju. Kita ikut baju, ukur baju di badan sendiri orang kata kan. Tapi kita nak juga bawa masuk seorang pakar kewangan bersama kita dalam perbincangan hari ini. Kita bersama dengan Dr. Azizul Azli Ahmad selaku jawatan pensyarah kanan UiTM Seri Iskandar. Selamat tengah hari, Doktor. Selamat tengah hari, Segita, Hawa. Ya, Doktor seolah-olah. Alhamdulillah, sihat. Doktor macam nak buat pembentangan bajet dah hari ini. Saya semula jadi handsome, Hawa. Masya Allah. Ya, saya setuju. Baik, Doktor, kita juga bersama dengan Sufian Suhaimi dan juga Liza Abdullah ya. Okey, kita bercakap mengenai bajet. Saya nak tanya Hawa dahulu. Hawa ada bajet ataupun tidak untuk raya ni? Saya tak ada bajet sebab saya tahu saya tak berbelanja ekstra. Saya memang satu baju, kuih raya cukup. Okey, wow. Tapi kita nak tahu Liza Abdullah macam manalah perbelanjaan raya setiap kali macam mana? Sama pendapat yang sama juga. Kita ikut kemampuan kita, ikut keperluan. Bagi saya sebab tahun ni alhamdulillah cucu pertama tahun ni. So ada anak menantu. So saya rasa memang raya adalah hari yang kita nak berkumpul bersama keluarga. Dan sekarang saya percaya rezeki Allah, tapi setiap kali raya memang ada je peruntukan untuk anak-anak saya untuk dan cucu saya insya-Allah. Jadi berbalik kepada ikut kemampuan lah. Janganlah kita kerana 2 tahun tak beraya, 2 tahun kita pulun habis-habisan, taklah macam tu, kena fikir pula akan beberapa bulan selepas itu. Betul. So tapi macam mana pun kita tetap kena meraihkan dengan cara kita tersendiri. Seperti biasalah baju tu kalau boleh dapat tukar, selai pun jadilah janji dapat tukar, dan kuih raya seperti biasa. Dan saya ni sebenarnya kuih raya bukan hanya kuih raya, sepanjang tahun pun boleh memang suka kuih raya. So tak ada istilah itulah, janji saya dapat membahagikan anak-anak dan menantu saya dan cucu saya insya-Allah. Jadi cucu menjadi keutamaan tahun ini. Baru pertama kali cucu pertama. Masya-Allah, masya-Allah. Okay, dan bagi Sufian pula, Sufian, persiapan raya. Rasanya raya memang sinonim dengan kekeluargaan. Macam tu juga saya. Banyak bajet-bajet yang kita peruntukkan untuk keluarga. Tapi bagi saya bajet raya tu termasuk dengan bajet Ramadan sekali. Bila memasuki Ramadan tu kita dah akan buat kira-kira apa yang kita nak spend on Ramadan, dan juga disebabkan raya tu adalah beberapa hari je selepas Ramadan dan kita masukkan teruslah. Maksud sebelum Ramadan tu kita dah kira-kira dah berapa banyak yang kita akan spend. Macam tu, saya macam tu. Dan tahun ni agak berbeza sikit sebab saya akan menziarahi saudara mara dan keluarga pada waktu Ramadan. Pada 5 hari sebelum raya tu kita dah berjumpa sanak saudara dan bagi duit raya tu pun waktu bulan Ramadan. Bakal isteri? Bakal isteri belum ada lagi. Tadi ya, ada sesuatu. Kan, Kak Liza cuba nak korek dari tadi. Ada ciri-ciri ni bakal ni. Allahu Akbar. So macam itulah lebih kurang bajet saya. Tapi ni bagus. Sejak bulan Ramadan lagi Sufian sudah ada bajet kan. Dan mungkin di sini kita boleh tanya kepada doktor. Doktor, kalau kita lihat pengumuman pengeluaran khas KWSP pun diawalkan kan, dan ramai dalam kalangan mereka mungkin dah bertunggu mulai hari ini selepas dapat duit nak buat apa. Tapi macam mana boleh mereka menggunakan wang itu dengan berhemah? Kalau yang tak ambil pengeluaran khas pun macam mana boleh mereka buat bajet raya secara berhemah? Dan kalau yang dah ambil ini pun macam mana boleh mereka berbelanja secara hemah? Okey, terima kasih Segita. Saya suka ayat Hawa tadi. Dia punya kesederhanaan tu luar biasa. Baju satu, kuih raya satu. Saya percaya dan yakin 3 tahun daripada sekarang dia akan jadi jutawan. Okey, kita tengok sikit saya nak bagi panduan. Saya suka tadi Puan Liza cerita Pian cerita bagus. Kita nak semua orang-orang bujang yang hebat macam ni. Ada kesedaran. Cerita pasal raya adalah bulan sebelum itu. Saya pecahkan sebenarnya bajet raya ni 4 benda yang
penting dan besar je dalam bajet raya ni. Nombor satu yang selalu sangat orang nak raya adalah baju raya. Kalau kita perasan. Betul. Tapi kita kena ingat, kita dah 2 tahun tak raya. Hati-hati. Buat sendiri peruntukan bajet untuk baju raya kita. Tak apa, tak jadi masalah. Macam lelaki handsome macam saya, macam Fian, macam Fahri ni, kita orang ni pakai baju ulang-ulang pun tak ada orang tahu. Tak ada masalah. Kita tukar. Betul. Kita tukar samping sikit, colour lain sikit, letak songkok sengit sikit, insyaAllah. Mana kita boleh pakai balik. So, sebab kita dah 2 tahun. Sebab itu saya cerita, saya menulis baru-baru ni juga, kenikmatan raya kali ni bukan pasal baju, bukan pasal kuih, bukan pasal apa, tapi adalah travel. Kita dah 2 tahun tak jam travel balik raya. Kita tak jumpa mak ayah bukan kita tak jumpa 2 tahun, tapi suasana raya tu kita dah 2 tahun tak raya. Jadi saya rasa kenikmatan tu yang luar biasa untuk kita nikmati kali ni. Jadi macam saya sebut juga dalam beberapa saya cerita, kalau kuih raya ni, kalau katalah kita nak buat banyak, macam Puan Liza dia dah ada menantu, ada cucu dan sebagainya, biasanya dia orang akan buat banyak. Dia perlukan banyak kuih raya. Jadi lebih ekonomikal kalau kita buat, kan? Sambil buat kuih raya uli tepung tu, kita boleh bermanja dengan suami. Tapi kalau kata sedikit macam hawa comel tu, jadi dia mana dia satu pun mana kita beli lebih ekonomikal, ya. Lepas tu sediakan peruntukan untuk balik raya sedikit, kutaman kita tu. Lepas tu ada sedikit kuih untuk sebagai buah tangan, dan akhir sekali benda ni jadi tradisi lah. Dia boleh berlaku ataupun tidak, iaitu duit raya. Bajet untuk duit raya tu kan. Jadi boleh kita provide lah sedikit peruntukan untuk kali ini dan sebagainya sebagai peruntukan raya kita. Okey, doktor. Yang kita risau sekarang ni bila berbelanja online, sekarang ni dah ada beberapa aplikasi ataupun kedai-kedai online ni dah bagi kita bayar secara ansuran. Bayar sikit. Jadi itu, adakah itu lagi menggalakkan kita untuk berhutang, doktor? Benar Hawa. Dulu Hawa, kalau kita perasan, ancaman kepada generasi yang sebelum generasi sekarang, pay later ni, pay bayar kemudian ni, ambil barang dulu, ancaman paling besar adalah kad kredit. Kalau perasan. Yang mana kita, zaman kita dulu orang guna kad kredit. Kad kredit ni makna dia kita menggunakan duit masa depan. Tetapi di zaman era online ni, dia menggunakan satu kaedah pay later pada ambil dulu, raya dulu, bayar kemudian dan sebagainya. Bagi orang yang dia sendiri tahu dia tu lemah iman, tak pandai mengurus duit, elakkanlah untuk nombor satu menggunakan kredit ini. Guna kad kredit, guna pay later, kan? Kita je tahu, kan? Macam lelaki handsome macam Pian dan sebagainya, pandai urus duit, pandai jaga duit dan sebagainya, tak ada masalah. Jadi dia akhirnya bergantung kepada siapa? Bergantung kepada setiap individu ni macam mana dia menguruskan keuangan dia masing-masing. Okey, baik. Dan doktor beraya di mana tahun ni? Sebab saya tadi rasa keterujaan doktor nak merentas negeri. Itulah. Saya setelah 2 tahun beraya di Perak, sekali ini saya akan merentas kembali ke negeri jelapang padi yang indah permai. Kita geng. Saya akan balik Kedah lah. Balik Kedah. Oi, sama. Tapi saya Langkawi. Pulau. Okey. Kita akan balik Kedah lah. Ni kita tanya orang Johor pula ni. Okey. Sufian orang Johor? Saya Johor. Okey, Kak Liza? Saya orang KL. Orang bandar. Okey, tapi Sufian tadi berkata yang Sufian sejak bulan Ramadan ni sudah ada bajet, kan? Jadi sebenarnya macam mana peruntukan bajet Sufian tu? Kami nak tahu juga. Macam kita dalam bulan Ramadan biasanya digalakkan aktiviti bersedekah kan sebagainya, dan kita sahutlah seru-seruan tu untuk bersedekah dengan lebih banyak pada bulan Ramadan, dan adalah peruntukan-peruntukan kadang-kadang untuk masjid, untuk anak-anak yatim, untuk daily punya perbelanjaan. Kita cuba. Macam tu, itu yang cuba saya buat pada tahun ini. Dan yang berbezanya pada Ramadan kali ini, aktiviti ziarah keluarga saya buat pada waktu Ramadan, dan juga aktiviti bagi duit raya pun kita buat pada bulan Ramadan. So sebab itulah bajet raya pada tahun ini termasuk sekali dengan bajet Ramadan. Memang dah buat siap-siap peruntukan Ramadan dan juga raya, ya. Tahun ini sahaja ke memang setiap tahun macam ni? Untuk tahun ini saja. Sebab kita dah lama tak balik kampung, kan. So sekali dengan aktiviti balik kampung lah kita
masuk Baik. Dan Kak Liza, saya pasti semua bila tengok ni masing-masing memang betul-betul jaga peruntukan untuk Ramadan, untuk raya kan. Jadi kita nak belajar jugalah daripada Kak Liza, pasti ni ada banyak pengalaman raya. Jadi macam mana uruskan supaya kita tak berhutang, supaya berbelanja memang ikut kemampuan itulah berbalik kita. kepada Sebab itulah, bukannya senang itulah kan? kita kata berbalik kepada bukan sebenarnya peruntukan ke perbelanjaan bukan hanya raya ataupun bulan puasa sepanjang tahun sebenarnya. Sebab kita ada komitmen kita bulan ni kita nak bayar apa. So macam saya ni bekerja, adalah gaji. Okey, jadi saya ni memang alhamdulillah saya kena ada macam setahun punya berbelanjaan tu saya kena simpan. Saya tak, insya-Allah saya kalau boleh, kalau terpaksa pakai pun 6 bulan. Saya kena pastikan 6 bulan tu memang ada simpanan saya untuk saya. So sekiranya ada terlebih, itulah saya gunakan untuk melebihi untuk kata orang menggembirakan anak-anak dan menantu-menantu saya. Kak Liza orang KL ni sebutan drama Jumaat Raya di KL. Macam tu ke shopping juga pergi KL? Tak. Tahu nak ini biasa bagi Kak Liza, ini biasa. Saya tak. Saya daripada awal-awal daripada anak kecil-kecil pun kita untuk baju kita merancang. Berapa tahu kalau ada bajet lebih mungkin 2 pasang. Tapi anak-anak tak tahulah, memang rasa semua orang kot. Anak-anak tak mungkin 1-2 live kot rasanya sebab anak-anak kita kan pagi kan petang kan dengan anak kecil kita macam mana kan. Jadi kalau anak-anak memang berlebih, tapi untuk saya sebenarnya kalau saya dapat selai pun saya rasa dah syukur rahmat Allah dah. Anak-anak saya memang anak-anak dan sangat cucu. zuhud Kak Liza. Ya, tepat tengok you tadi Ramadan tu rasa macam nak ikut lah, nak bersedekah tu. Tapi saya biasanya kalau kita kena, memang bagus kita bersedekah, tapi saya pandangan saya saya akan bersedekah di kalangan keluarga saya dulu yang lebih memerlukan. Baik. Kita dah dengarkan daripada Sufian, Kak Liza dan juga doktor. Kita banyak lagi kita nak tanyakan kepada doktor dan teruskan perkongsian anda di Facebook. Tapi sebelum itu, apa kata kita dengarkan juga pendapat orang ramai berkaitan dengan bajet raya mereka tahun ini. Banyaklah, tapi tak tahulah, beli sikit-sikit kan. Daripada bulan lepas dah start sikit-sikit. Kalau baju berapa bajet? Baju kita orang ni asalkan nampak macam mahal tapi harga boleh beli 100 lebih tu boleh lagi lah. Kalau sampai 200 lebih tak belilah macam tu. Bajet macam lebih lah tahun ni sebab dah 2 tahun tak raya dengan family kan. Seberapa pasang tahun ni? 3 kot. Tak tahu lagi dah sebab sekarang ni pun dah beli 2 pasangan. Ni pun nak cari lagi baju untuk anak apa mungkin lebih kot. Dari 3 kot. Sebelum ni kita bajet anggaran 200.5 lah untuk seorang. Mungkin tahun ni mungkin naik sikit lah, 300 macam tu lah untuk seorang. So kalau 4 orang lebih kurang macam tu lah, 1,200 macam tu lah. Kena bajet yang tu banyak tu lah. Untuk kos lagi kita balik kampung lagi kan. So tahun ni mungkin meriah sikit lah, kita beli baju yang ni sikit lah. Anggaran 300 lah, lebih kurang situ lah. Nak kata lebih tu tak adalah macam biasa lah kan. Sungguh pun 2 tahun kita dah tak raya ni, orang kata semangat tu ada nak raya, nak balik kampung. Tapi bajet tak macam tu lah, biasa je lah. Kadang 2 macam tu lah. Kita balik raya, minyak tu lah apa semua pelbagai lagi, lebih kurang macam tu lah. Orang kata, itulah cabaran raya tahun ni lah kan. Kita ingatlah kadang macam tu lah. Tapi tetap kena orang kata simpanan tu ada lah kan untuk kata bajet kecemasan apa semua itu lah. Terima kasih kita nak ucapkan atas perkongsian anda. Jadi masing-masing ada cara-cara tertentulah macam mana mereka uruskan bajet untuk nak raya nanti. Dan macam-macam juga perkongsian di Facebook kami. Dari Mona Rahim, dia kata berbelanja sederhana je tahun ni. Tak nak berlebih-lebih walaupun tahun ni dah beli raya. Covid masih bebas, ingat tu. Dia sedih juga peringatan tu. Bagus Mona. Dan doktor, kita nak tanyalah tentang promosi-promosi, tawaran ataupun diskaun. Kita tengok waktu raya ni memang banyak. Tapi macam mana kita tak nak terpedaya, kita nak berbelanja, kita tengok diskaun tapi ada kalanya itu macam apa, bagi kita trap lah. Macam mana doktor? Okey, terima kasih awak. Nombor satu, sebenarnya saya suka tadi pandangan Puan Liza tu. Seronok saya dengar Kak Liza punya perancangan tu kan, walaupun dia selebriti, kita tengok dia punya kesederhanaan tu. So berbalik pada apa yang kita perlu rancang ketika nak beli, ketika banyak promosi. Nombor satu, kita kena faham begini. Kita nak beli apa, kita mesti menjadi pembeli yang bijak. Tujuan kita beli tu untuk apa? Contoh, saya ambil contoh paling mudah adalah baju raya lah. Kalau kita perasan ya, baju raya ni
kita kena fikir baju yang kita nak pakai ni kalau boleh janganlah boleh pakai sekali sahaja. Macam makna dia kita boleh pakai lepas ni boleh pakai ke pejabat, kita boleh pergi ke aktiviti lain. Jadi dia punya fancy tu tak adalah terlalu banyak sangat motif bunga sampai berat bawa bunga tu pakai hari raya je. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa pesan ini pesan untuk semua lah. Nombor satu, tak semua barang yang ditawarkan tu walaupun dia bagi diskaun tu tak ada kualiti. Ada yang berkualiti. Saya rasa ada bagusnya juga. Ini juga ketika untuk kita beli sesuatu yang mungkin kita nak beli dulu. Kita dulu nak beli, sekarang kita beli sebab ada tawaran-tawaran yang baik dan sihat. Cuma, saya suka ayat tadi, ada disebut tadi. Saya pun ada pernah tulis dulu. Kena ingat, selepas raya kita hidup lagi. Kita perlukan duit lagi untuk survive, untuk hidup. Kita ada 365 hari. Raya mungkin 2 hari sahaja. Jadi maknanya duit kena sentiasa jaga, kena kawal dengan baik. Orang yang paling hebat adalah orang yang boleh kawal nafsu dia dan boleh kawal dengan baik. Dan sekali saya nak pesan begini. Saya tengok macam Hawa, macam Pian, macam Puan Liza, macam Sugita adalah selebriti. So selebriti ni keistimewaan dia apa, tuan-tuan dan puan-puan? Selebriti ni keistimewaan dia pakai apa pun cantik. Itu keistimewaan dia. Jadi maksud dia apa? Doktor pun sama. Itu fakta. Saya nak sebut banyak kali. Saya takut Fahrin marah. Okay? Jadi yang saya nak kongsikan ialah kita sebenarnya kita boleh bagi teladan yang baik kepada orang. Kepada orang yang ikut kita dan sebagainya. Dari segi berbelanja, dari segi pemilihan pakaian yang sederhana, yang berhemat. Sebab kita dah 2 tahun, kita tak pernah fikir kan? Kata kita nak kena COVID, duduk rumah, orang kena berhenti kerja. So, jangan sampai berhabis berbelanja secara bijak, sederhana, belajar urut dada sikit. Ya Allah, banyaknya aku belanja bulan ni kan. Jadi selebriti yang bagi teladan yang bagus, yang baik. Saya suka tadi Pian sebut amalan, sebab tu saya selalu pesan juga duit raya ni adalah hadiah sahaja. Ramai orang rasa dia macam sedekah kan. Sedekah paling bagus adalah Ramadan. Maknanya dia apa? Maknanya kita masih berbaki. Ada 15 hari lagi kita boleh gunakan sebagai, kalau nak bagi duit raya, bagi awal apa salahnya? Kita bagi awal. So kita dapat pahala pada bulan Ramadan. Saya rasa lebih cantik, lebih hebat, lebih handsome macam Pian kata tadi. Dan saya suka juga tadi bila Kak Liza katakan yang dia memberikan kepada ahli keluarga yang lebih memerlukan. Itu juga bersedekah kan. Dan Kak Liza nak tahu, bila time raya ni, ialah macam-macam. Bila nak memasak ni, pastinya ada macam-macam yang perlu dibeli. Kan? Jadi kita tanya kepada Kak Liza lah kan. Biasa senarai barang. Adakah senarai barang itu dibuat sebelum hari raya dan betapa pentingnya? Kenapa? Ni pengumuman ni kena bagi tahu semua ni. Anak-anak saya pun saya tengah tengok ni. Kawan-kawan pun tengah tengok ni. Saudara mara pun tengah tengok. Saya tak ada istilah memasak. Saya tak malu nak mengaku saya tidak ada istilah memasak. Tak ada. Saya tak ada. Sepanjang tahun ke raya ke tak ada. Memang alhamdulillah saya kata rezeki Allah ni sangat luas lah. Ada je. Dan zaman sekarang ni kan kita ada catering, kita ada online. Lepas tu anak-anak saya pun ada. So saya rasa istilah menyenaraikan barang-barang nak beli tiada dalam istilah kamus hidup saya. Tak ada. Tapi ini menarik juga. Jadi setiap tahun dipesanlah makanan. Bukan setiap tahun saja, setiap hari. Maksudnya kalau saya bekerja di lokasi memang ada makanan. Kalau saya di rumah anak saya akan pastikan ibu nak makan apa dia orderkan. So saya rasa bukan jangan ikut jangan tak baik jangan ikut. Tapi masing-masing ada kelebihan masing-masing. Mungkin Allah bagi saya rezeki untuk saya beli untuk memberi bagi rezeki kepada orang yang berniaga. Tak salahkan doktor selagi tak berlebihan. Okey. Tapi doktor betul tak secara tak langsung saya membantu orang yang berniaga makan. Macam tu. Mungkin Allah bagi saya rezeki lebih untuk saya membantu. Jadi raya ni saya belum ambil order lagi. Jadi kalau siapa ada makanan istimewa, saya tengok saya ada order Ya, betul. Dan sebenarnya jangan serius sangat atas cerita. Saya faham. Jangan terkejut dengan tak masak. Saya tak terkejut langsung sebab bukannya saya pun boleh masak. Okey, tapi kan Kak Natira pula, Kak Liza, Sufian dan juga doktor, ada perkongsian di Facebook. Natira berkata latar belakang yang berbeza tentulah sambutan juga berbeza mengikut kemampuan masing-masing. Saya setuju permulaan yang apa Natira kongsikan ini. Sebab sebenarnya tak salah kalau kita nak berbelanja. Kalau kita memang ada kemampuan untuk berbelanja, tu kita berbelanjalah lebih kan. Jadi kalau mereka yang memang tak mampu, mereka berbelanja mengikut bajet mereka sahaja. Dan Sufian,
Kak saya. Liza tak masak. Okey, tak apa. Kalau Sufian... Kenapa tekan Kak Liza tak masak tak apa? Perlahan-lahan sikit cakap. Spesifik sikit Sugi. Tapi sebenarnya semua orang dah dengar dah. Saja gerak. Okay, Sufian di rumah bila time raya ni pastinya dia balik kampung bersama dengan keluarga. Macam mana situasi memberikan duit raya ini? Sebab semalam saya lihat satu perkongsian di Facebook. Katanya anak kawan bagi RM1, kawan anak bagi RM1. Kalau saudara mara bagi RM10, tapi kalau isteri bagi RM1,500. Okey, Sufian tak apalah, isterinya kita bakal. Tapi macam mana peruntukan untuk duit raya pula? Anak buah semua duk tengok ni Ya. kan. Macam saya, bajet untuk duit raya ni lebih banyak kepada keluarga lah. Macam ibu ayah saya memang saya bagi. Ibu ayah saya adalah individu yang akan dapat paling banyak. Dan juga diikuti dengan adik saya yang belum berkahwin. Kemudian anak buah saya ada 2 orang. Sebab keluarga saya masih lagi kecil, belum lagi ramai. Dan sebab tu bajet dia agak besar untuk setiap individu tu. Dan juga seterusnya akan... besar tak besar lah, lebih besar daripada dibandingkan dengan anak-anak ataupun kanak-kanak yang datang Assalamualaikum tu, budak-budak datang beraya tu kita bagi juga. Ya, budak-budak Assalamualaikum. Tapi alhamdulillah sekarang budak-budak Assalamualaikum dah berkurang kan, banyak main gadget. Apa buy-in? So kita dapat save kat situ lah. Tapi ada juga, kita bagi juga untuk orang yang datang beraya, kita bagi untuk ahli keluarga bagi, dan juga of course anak saudara pun kita bagi. Host WH yang tak berkahwin ada. ni dapat. Ada ambil tadi ada bawa berapa helai tadi ada tu. Ya ke? Okey. Dan tadi Sugi ada sebut tentang status lah juga kan, dan kita pun nak tanya jugalah kepada Sufian ni. Tanya sikit je lah bakal. Dari tak, status maksudnya sebelum ni bujang sebagai seorang pelajar, dan kemudian dia bekerja dan semakin dikenali menjadi seorang selebriti. Macam mana Sufian masih boleh lagi kawal untuk diri sendiri, sebab ada dalam kalangan mereka mungkin dah bergelar sebagai seorang selebriti, berbelanja pun lebih sikit, mungkin jenama dia pun dah semakin eksklusif. Jadi macam mana Sufian mengekalkan supaya tak adalah pembaziran berlaku? Berbalik dengan apa yang Sugita cakap tadi, bagaimana kita dibesarkan dengan keluarga kita, itu yang akan mencorak kita punya strategi ataupun cara kita menyambut Hari Raya. Macam itu juga saya dah terbiasa dengan beraya yang sederhana. Jadi benda tu tak berubah walaupun status kita dah berubah atau pekerjaan kita dah berubah. Saya lebih selesa beraya dengan cara yang kita dibesarkan, sederhana. Macam tu juga untuk raya tahun ni rasanya tak ada apa-apa yang fancy. Baju raya saya satu je, baju Melayu. Baju raya casual pun saya rasa akan pakai baju-baju yang sebelum ni, sebab banyak lagi baju yang elok-elok. So untuk barang-barang branded pun saya rasa itu bukan keperluan. Dan juga tak adalah mencari untuk menyambut raya perlu ada barangan-barangan yang berjenama dan sebagainya. Saya masih lagi Sufian yang dulu lah. Lah cakap. Okey, dan Sufian pun dah sebutkan tentang keperluan juga. Dan itu yang kita nak tahu juga daripada Dr. Azizul, dan kita nak kaitkan juga dengan status lah, sebab ada dalam kalangan mereka ni berbelanja lebih sebab nak tunjukkan okey saya dah kerja sekuat ini, saya dah naik pangkat dan sebagainya. Jadi apa-apa yang dibeli, apa-apa yang dipakai itu menunjukkan status seseorang tu. Dan kita nak tahu tentang keperluan dan juga kehendak, Doktor. Okey, terima kasih awak. Saya nombor satu saya nak betulkan sikit tadi yang Sugita cerita pasal duit raya tu yang RM1, RM2 tu. Yang tersebar baru ni Sugita, kalau kita perasan dia kata untuk anak jiran yang datang RM2. Anak-anak orang yang datang bagi RM2. Kawan-kawan yang kita kenal, anak kawan kita bagi RM5. Anak kepada anak buah kita RM10 dia kata, tetapi kalau untuk anak kita bagi RM50. RM50. Kalau isteri RM5. Kalau isteri ni kita kena tengok dia sebagai komitmen. Bayangkan sebulan ni dia lah kejut kita bangun, sahur, masak, kita tidur, dia kejut bangun sahaja. Jadi makna dia kita kenalah bagi lebih. Ini bukan pasal wanita hari ni, bukan pasal wanita hari ni, pasal makna dia kita kena fikirlah secara contribution itu. Kita pun bukan tiap-tiap kali bagi duit raya dekat dia. Jadi makna dia kalau kata yang duit banyak, duit melimpah-limpah, tak tahu nak buat apa, bagi RM1,500 tak ada masalah, bagi RM1,000 pun tak ada masalah. Kalau mampu bagi RM500 pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab saya rasa kita mempertimbangkan itu. Saya rasa luar biasalah sepanjang Ramadan ni kan. Kita tengok siapa yang bangun, sediakan sarapan, berbuka, persiapkan untuk anak dan sebagainya. Kalau kita ada ihsan macam tu, saya rasa dialah calon suami sehandsome Sufian. Begitu. Sufian juga ya. Tapi saya nak jawab yang tadi.
Ya, macam tu kita. Tak, konteks duit raya yang dikongsikan itu memang saya suka juga. Macam yang doktor katakan, Betul. kita berikan lebih kepada isteri ataupun ibu yang melakukan segalanya buat duit raya ini kan. Betul. Kita kena ada kefahaman macam tu. Sebab macam tadi Kak Liza kata tadi, keutamaan kita adalah keluarga kita. Keluarga kita. Ketika kita susah, senang, kaya ke apa sebagainya, maknanya keluarga kita saja yang akan memahami dan akan tahu. Jadi raya ni bukan soal orang. Macam tadi macam Hawa kata, kita ada jawatan, kita mesti pakai benda yang brand dan sebagainya. Percayalah. Orang hari yang kita jumpa cuba tanya, baju tahun lepas kita pakai baju apa? Dia pun tak tahu. Tahun lepas tak ada orang ingat, tak ada orang tahu pun. Jadi kita je kadang-kadang seronok sendiri. Saya pengarah, jadi saya kena pakai baju. Saya selebriti, saya kena pakai baju yang mahal. Saya kena pergi beli di pasar raya yang ternama. Sebab apa? Kita je rasa macam tu. Saya kena beli kereta besar. Padahal hakikatnya orang tak perasan pun benda macam tu. Yang utamanya sebenarnya kita raya dengan hati, dengan kasih sayang. Macam kita sebut tadi, macam Kak Liza kata tu kan. Kita utamakan keluarga kita. So kita tahu kita dah harungi lebih kurang 2 tahun. Kali ni kita dah ada kerja balik. Kita dah selesa balik. So utamakan kepada anak, keluarga kita dulu. Kita start menabung balik secara sihat. Raya-raya juga kan. Raya-raya, seronok, enjoy raya dan sebagainya. Tetapi keseronokan yang lebih utama tu maknanya kita belajarlah daripada 2 tahun lepas. Kali ni lebih nikmat apa yang kita ada dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak-banyak Dr. Azizul. Itu saya rasa memang rumusan yang cukup cantik untuk perbincangan kita pada hari ini. Pastinya membuka mata kita semualah kan. Raya-raya juga dan masa yang sama lepas raya kita tak naklah tertekan pula kan. Betul, sebab selepas raya itu ada kehidupan seharian yang harus dilanjutkan lagi kan. Dan terima kasih kami mengucapkan juga kepada Sufian dan juga Kak Liza. Dan juga terima kasih Dr. Azizul. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Selamat saya kagumlah dengan kaedah yang Fian laksanakan itu. Boleh dicontohi ya. Betul. Approve ya, doktor? Approve. Okey, baik. Terima kasih. Doktor, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan di sini mungkin Hawa kita boleh ingatkan kita semua yang sebenarnya berbelanja itu boleh tapi ukur baju di badan sendiri. Kalau awak suka beli barangan branded, belilah kalau awak mampu. Kalau tak mampu, tak perlulah beli untuk menggembirakan orang lain. Beli untuk diri sendiri, untuk keluarga sendiri. Itu saya sangat-sangat setuju, Sugi. Dan banyak lagi akan kami bawakan kepada anda di Wanita hari ini. Kita berehat dulu seketika, jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Assalamualaikum, kembali lagi di Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih setia bersama kami dan nampak gayanya saat Wanita hari ini semakin berseri-seri dengan adanya 3 orang tetamu bersama kita hari ini. Kita ada Siti Salihah, kita ada Rizwan dan juga Rizaini. Terima kasih bersama WHI. Thank you so much. Pejam celik, kita dah masuk Ramadan ke-16. Dah halfway. Dah lebih separuh jalan ke Ramadan. Dan kita nak tanyalah persiapan anda bertiga menjelang hari raya nanti. Nak tahu daripada Sally dululah tips-tips untuk kekal berseri tambah-tambah bulan puasa ni, Sally. Of course bila kita berpuasa ni, kulit jadi kusam automatically kurang air kan. So Flavets Effervescent Glow menyelamatkan keadaan tu sebab dia membantu melindungi sel-sel kulit dari radikal bebas dan yang paling penting melambatkan penuaan kulit. So this is my go-to energy booster juga dengan skincare. Dan of course amalkan gaya hidup yang sihat dan banyakkan minum air walaupun berpuasa. Semuanya kena seimbang kan. Dan apa yang saya tertarik hari ini, busana yang dipakai oleh Sally hari ini. Cantik tak sangat cantik. Dan ini antara koleksi Rizman Rizaini untuk 2022. Jadi nak tahulah tema untuk tahun ini apa untuk koleksi Rizman Rizaini? Okey, sebenarnya untuk koleksi tahun ni Rizman Rizaini banyak tekankan minimal. Orang kata kalau baju tu dia bersesuaian dengan masyarakat kita, dengan cuaca kita yang panas, longgar. Dan masa yang sama kita main dengan colour, orang cakap. Jadi kalau trendnya yang kita lihat setakat banyak-banyak koleksi ni, sebab saya bila tengok di Instagram macam wow, semua ni cantik-cantik, tetapi yang mendapat permintaan ramai yang mana? Yang permintaan ramai saya rasa yang plain sebenarnya. Orang sukakan gaya minimal. Polos, tapi cutting dia yang paling menjadi kegilaan cutting kurung pahang. Sebab I think kurung pahang tu adalah mesra buffet raya. So orang boleh makan banyak, tak nampak ni. Itulah sorok.
Kan memang cutting dia sesuai untuk sesiapa saja pun saya rasa. Dan Sally, bila kita lihat perkongsian Sally di Instagram pula bila mengamalkan Flirvets Effervescent Glow, pastinya ramai dalam kalangan peminat turut mengikuti Sally juga. Tapi kepada yang belum lagi amalkan Flirvets Effervescent Glow, kalau boleh kongsikan apa yang Sally sendiri rasa tentang keberkesanannya? Like I said, dia memang glow. Kalau you try for a week, nanti dia akan glow lah. Buat apa yang I lagi suka ialah dia memang selamat digunakan. Jangan risau, dia memang dijamin halal oleh JAKIM dan KKM. So you don't have to worry. And dia ada vitamin C, L-glutathione, vitamin E that is just not it's harmless lah to your skin. So itu yang kalau I nak amalkan apa-apa, I akan tengok dulu. Itu I lah. Kan? So dengan Flirvets Effervescent Glow ni dia memang berkesan. Dan nampaknya ada kontes ya. Ada 7 days glow up challenge bersama dengan Flirvets Effervescent Glow. Macam mana kalau peminat-peminat Sally nak join? Oh, itu boleh join, senang je. All you have to do is just take a photo of yourself before and after dan kena tag Flirvets bersama Raya dan tag Flirvets sekali. Dan korang akan menang hadiah lebih dari RM30,000 guys. Wow. Betul. Dan on top of that, korang boleh menang dapat customized baju raya eksklusif dari Rizman Ruzaini. Saya rasa semua orang mesti nak tu. Dan untuk ketahui lebih lanjut lagi tentang Flirvets Effervescent Glow, jom kita saksikan bingkisan ini. Kita perlulah kekal sihat menjelang Hari Raya Aidilfitri. Jom glow up raya bersama wanita hari ini. Dibawakan kepada anda oleh Flirvets Effervescent Glow dengan formula vitamin C, vitamin E dan L-glutathione berseri-seri inside out sepanjang musim perayaan. Selamat datang ke Raya Fashion Challenge bersama saya, The Beautiful Wani Hasrita dan Rizman Ruzaini. Dan mereka fashion terkenal tanah air Rizman Ruzaini akan memberikan kita berdua Fashion Challenge. Dah ready ke? Cuba untuk ready. Okey, ini challenge untuk Sally. Okey. Untuk Wani. Mari. Mula daripada sekarang. Selalunya pada raya pertama, Sally akan pakai baju raya yang macam mana? Wani ingin beraya di kesemua 50 buah rumah di kawasan perumahannya dalam masa 1 hari. Pakaian apa yang paling sesuai untuk Wani? Okey, sementara kita tunggu mereka memilih baju, kita nak bagi tips untuk anda bergaya di Hari Raya. Okey, kepada anda yang berbadan gempal tetapi tinggi, anda boleh gayakan busana yang berwarna gelap. Ia akan bantu untuk anda kelihatan lebih langsing. Okey, pada mereka yang kurus rendah, anda boleh dapatkan corak-corak yang besar dan warna yang lembut ataupun soft pastel. Okey, kita pun tak sabar nak tengok diorang ni. Jom kita tengok sekarang apa hasilnya. Wow, dah siap lah. Yes, siap lah. Cantiknya. Siap hari raya ni. Okey, kalau kita tengok corak dia sangat-sangat moden dan juga ni actually adalah kurung kedah. Sangat sesuai lah untuk di pagi raya. Sebab apa? Sebab kurung kedah ni shape dia A gitu. So kalau nak makan lebih di pagi raya ke tak ada masalah. Dah lah makan. So sama lah kita. Okey, untuk Wani pula, baju Wani ni illusion list di bahagian bawah tu nampakkan Wani lebih kecil dan lebih tinggi. Tinggi. Dan juga kelebihan kurung pahang ni memang akan buat orang nampak kurus. Okey, so kami sejujurnya sangat bangga dengan pemilihan anda. Kami pun happy. So thank you for your time. Terima kasih juga untuk baju ni dapat bawa balik kan? Wajib lah. Okay, thank you guys dan selamat Hari Raya. Kecantikan sebenar bermula dari dalam. Flirvets Effervescent Glow membantu wanita aktif dan moden untuk mengekalkan kecantikan kulit dari dalam. Sertai Flirvets 7 Hari Glow Up Challenge sekarang. Ketahui lebih lanjut tentang Flirvets 7 Hari Glow Up Challenge di sini. Layari laman media sosial Flirvets untuk maklumat lebih lanjut. Okey, kalau nak menangi baju Rizman Ruzaini apa lagi, sertai 7 Days Glow Up Challenge bersama Flirvets Effervescent Glow. Terima kasih banyak kepada Sally, Rizman dan juga Ruzaini bersama Taufik Ihsan. Kita jumpa lagi ya. Okay. Tapi anda jangan ke mana-mana, kita berehat dulu seketika. Wanita hari ini. Baik,
kembali bersama dengan kami dan hari Isnin ni Hawa, saya rasa cukup bersemangat. Rasa macam dah mood raya tau. Oh ya? Siaran hari ini. Seronoknya. Saya rasa seronok sangat siaran hari ini dan dengan keseronokan itu, kami nak kongsikan bersama dengan anda di mana koleksi Raya Habib yang baharu dengan rekaan eksklusif kini di semua bilik pameran Habib. Serikan lagi raya anda dengan set eksklusif Habib Fiorella Diamond Collection yang akan bersiaran di rancangan Wow Shop selepas ini. Dapatkan voucher Habib bernilai RM50 dengan setiap pembelian. Nantikan sebentar lagi, tapi jom kita saksikan promo ini. Jadi semakin meriahlah Aidilfitri kali ini. Jadi apa pun, seperti yang kita dah bincang panjang lebar dengan tetamu-tetamu kita hari ini, biarlah kita berbelanja ikut kemampuan kita. Dan kalau Sugi kan, kalau apa-apa perayaan ke, adakah Sugi ni seorang yang berbelanja lebih? Tak juga. Hawa, saya jenis yang berbelanja secara sederhana. Sebab kalau kita lihat baju lah kan, bila nak apa-apa perayaan, kita pastinya beli baju. Tapi saya ni jenis yang baju ni dari awal tahun beli. Jadi ada baju yang tak dipakai, jadi kita guna sahajalah baju yang tak dipakai. Dari segi nak memberikan duit raya tu, saya tidak perlu mengeluarkan banyak sangat duit. Tapi saya berikan kepada anak buah, mak saya dan sesiapa yang saya rapat lah. Tapi kalau Hawa untuk hari raya kan, apa antara Hawa tadi cakap Hawa beli baju satu, biskut satu cukup. Biskut tak adalah satu balang. Saya beli beberapa yang kita tahu semua orang akan makan. Supaya mengelakkan pembaziran juga. Kan? Sebab kadang-kadang kita beli macam-macam, tak habis, selang 2 bulan, buang, sayang kan. Tapi yang saya suka tadi segi bila doktor ada cakap, bila kita beli baju raya, beli yang praktikal. Sebab nanti kita boleh pakai nanti bila ada majlis-majlis kan, supaya boleh pakai bila-bila je. Betul, tapi kan mungkin penonton yang lihat sekarang ni akan bercakap, alah tapi host-host WHR pakai baju baru hari-hari. Ini bukan baju sendiri kami. Ditaja. Diberikan baju. Tapi kami pun jenis yang ada kadang-kadang ada bajet. Kami pun ada yang berbelanja mengikut kemampuan. Kalau ada lebih, kita berbelanja lebih lah kan. Setiap orang ada bajet tersendiri. Jadi kita tidak perlu mengikut bajet orang lain. Dan kadang-kadang kami faham macam tahun lepas dia pakai baju ni, tahun ni aku nak pakai baju yang lagi cantik. Tak perlulah macam tu. Kita tidak perlu membuat perbandingan kan? Dan kita ni pun segi apa-apa yang kita buat, kalau boleh kita nak konsisten. Kalau dalam Islam konsisten ni kita panggil istiqamah. Dan bukan mudah untuk kita nak maintain, kita nak kekal konsisten. Dan itulah akan kami bawakan kepada anda esok sempena dengan Hari Nuzul Quran. Kita akan bawakan perbincangan tentang istiqamah jam 12 tengah hari di TV3. Dan untuk hari ini saya dan Sugi undur diri dulu. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Istri permaisuri, dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi, dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya, usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi, dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya, usahawati ibu istri